Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih memberi lagi kita nafas untuk hidup di muka bumi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan berkat baginda Nabi kita, hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Baik, selamat datang. Sebelum pada tu Ustaz nak ucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 4 2021 ni, darjah 4, iaitu murid 4A lah. Tahun lepas darjah 3, tahun ni dah jadi darjah 4. Okey, jadi hari ni memandangkan kita dalam video, Ustaz kena cepatkan sikit masa sebab dalam video kalau panjang sangat tak sesuai. Baik, jadi hari ni kita akan ulang kaji sains darjah 3 yang kamu jawab sebelum ni di dalam ujian penilaian akhir tahun PAT yang online baru-baru ni. Baik, kita akan tengok ni. Okey, tengok soalan dia lah. Kita tengok soalan dia, macam mana soalan dia. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama mengenai ayah. Okey, Ustaz, kita terus start. Ayah saya mendengar bunyi adik menangis di halaman rumah. Berdasarkan dialog di sebelah, deria manakah yang paling sesuai untuk membuat pemerhatian? Pemerhatian ni maksud dia apa? Pemerhatian kita, apa yang kita tengok. Tapi deria apa yang paling sesuai? Dia kata dia mendengar bunyi mestilah menggunakan deria apa? Mata? Bunyi dengar naik pada mata ke? Lidah? Hidung? Tak, dia hanya, ini soalan macam darjah 1 lah, mestilah daripada telinga. Faham Ini senang. Jadi kita terus ke soalan yang kedua. Antara berikut manakah yang akan timbul di permukaan air? Okey, antara 4 kat bawah tu, yang manakah yang akan timbul di permukaan air? Yang pertama, bulu pelepah. Yang kedua, klip kertas. Yang ketiga, kunci besi. Yang keempat, batu. Yang mana? Mestilah bulu pelepah. Sebab apa bulu pelepah? Sebab bulu pelepah ni, dia kalau bahasa kita dah belajar sebelum ni mengenai apa? Ketumpatan dia. Kalau benda tu lebih tumpat, dia akan tenggelam. Kalau benda itu lebih kurang tumpat, dia akan timbul di permukaan air. Dah belajar tahun lepas. Okey, ni sahaja Ustaz ulang balik. Baik, seterusnya nombor 3. Pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari ialah apa? Ialah terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. Ialah apa? Bila sebut mungkin ni apa? Mungkin ni apa? Meramal. Okey, meramal. Inference sebab dia. Boleh jadi, tapi kita tengok, kita ramal. Ramal dia biasanya mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Betul lah, kita ramal dia. Tak, maaf. Bukan jawapan dia meramal, tapi jawapan dia adalah inference, sebab. Okey, jawapan dia adalah sebab. Ni dah belajar Inference adalah sebab. Sebab kenapa? Mesti orang tanya, kenapa pokok ini sihat? Kenapa pokok ini tidak mati? Jadi jawapan dia sebab mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Meramal bukan. Meramal biasanya lebih kepada data. Okey, untuk peringkat kamu lah. Ustaz lupa. Dia peringkat atas lain lah. Okey, baik. Jadi itu. Yang seterusnya, yang keempat soalan yang keempat, tindakan yang manakah mematuhi peraturan bilik sains? Mana? Berlari dalam bilik sains. Betul ke? Simpan radas selepas digunakan.
tinggalkan alat dan radas di atas meja. Maknanya tinggal je alat-alat apa-apa. Tak kira ni bukan sekat bilik sains ni, bilik-bilik mana-mana pun tak boleh main tinggal je, kena simpan. Yang terakhir sekali, makan dan minum. Memang taklah. Jadi jawapan dia adalah B. B lah ni, yang kedua. Simpan radas selepas digunakan. Baik, seterusnya kita ke nombor 5. Makanan amat penting kepada manusia meneruskan kehidupan. Antara berikut, yang manakah makanan yang memberikan tenaga kepada manusia? Sudah ni dah belajar itu. Pasal makanan kita dah belajar. Makanan yang manakah memberikan tenaga kepada manusia? Yang mana bagi tenaga? Makanan segera, makanan minuman bergas. Kita tengok yang berkhasiat lah, bahasa mudah dia, berkhasiat. Makanan bergas elok ke? Minum makanan pula, minuman bergas elok ke? Minum air gas tu, dia tak bagi tenaga sangat lah. Ada tenaga dia bagi, tapi dari sudut tenaga yang sebenarnya kurang lah. Okey, kena sakit perut pula sebab dia ada asid. Yang seterusnya, makanan segera, Maggi dan sebagainya. Dia bagi tenaga ke? Dia bagi juga tenaga, tapi tak banyak. Okey, dan dia lebih banyak bahan-bahan pengawet yang tidak sesuai untuk tak sesuai lah untuk dimakan selalu. Okey, seterusnya nasi. Nasi memanglah, nasi lah yang akan memberikan manusia itu tenaga. Sebab apa? Dia ada kanji akan membekalkan tenaga. Itu peringkat lain. Kita dah belajar sebenarnya yang ni. Kena ingat. Yang terakhir, sosis tu bagi juga tenaga, tapi dia lain. Dia bagi protein ke apa, tu benda lain. Dia tak bagi tenaga direct, dia bagi protein antaranya lah. Sebab dia sosis ni daging dan juga filler. Baik, seterusnya yang keenam, haiwan bertelur melindungi telurnya daripada menetas musuh induk lahir. Haiwan bertelur tak nak bagi anak dia menetas. Betul ke? Salah. Haiwan bertelur melindungi telurnya daripada musuh. Mestilah melindungi daripada musuh, takkan melindungi daripada lahir atau daripada induk. Induk ni maksudnya apa? Daripada ibu dia. Ibu dia lah induk ni. Bahasa mudahnya induk ni ibu dia. Takkan nak lindungi daripada ibu dia, takkanlah ibu dia nak makan telur sendiri. Okey, jadi yang sesuainya adalah musuh. Okey, jawapan dia musuh. Baik. Seterusnya yang terakhir ni kita dah belajar sebelum ni, nombor 7 ni. Ustaz selalu pesan ni. Baik, sifat bahan berasid, beralkali atau neutral boleh diuji menggunakan kertas hijau, kertas biru, kertas merah, kertas litmus. Yang mana? Yang ni kalau tak tahu kena ketuk kepala. Jawapan dia adalah kertas litmus. Okey, kertas litmus. Dah belajar. Ustaz dah ajar gitu. Macam mana nak tahu asid ni warna apa, tukar ke warna apa. Ustaz dah ajar. Nanti Ustaz akan tanya di kelas yang akan datang, online lah minggu depan. Jadi setakat itu sahaja. Jadi tugasnya adalah kamu adalah siapkan nombor 8 sehingga 15. Okey, siapkan nombor 8 hingga nombor 15. Minggu depan kita akan bincang secara online. Okey, siapa tak siap kena dengan Ustaz. Ada denda lah, ada denda. Baik, setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.